Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Seterusnya sambungan kita ayat yang ketiga dari surah An-Nahl. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqas samawati wal arda bil haqq تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Ta'ala amma yusyrikun. Maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Dia telah menciptakan manusia daripada nutfah, daripada setitis air mani. Fa idza huwa khasimun mubin. Maka tiba-tiba manusia menjadi suatu makhluk yang menentang dengan nyata sekali. Wal an'ama khalaqaha, dan binatang ternakan dia ciptakan. Lakum fiha dif'un wa manafi'u wa minha ta'kulun. Untuk kamu pada binatang itu adanya
bulu yang boleh digunakan untuk memanaskan badan, adanya manfaat, dan daripadanya lah kamu dapat makan, mengambil dagingnya. Walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan untuk kamu pada binatang itu ada keindahan ketika kamu membawa ia kembali ke tempatnya atau masuk dalam kawasan peliharaan, dan juga ketika kamu melepaskan ia pergi. Wa tahmilu asqalakum, dan binatang itu membawa segala bebanan barang-barang milik kamu ke sebuah tempat negeri yang kamu tidak mampu untuk sampai, yakni kerana jauh, kecuali dengan bisyikil anfus, dengan rasa payah dan penatnya diri kamu. Sesungguhnya Tuhan kamu itu bersifat maha penyayang, maha pengampun lagi maha mengasihani. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah, dan kuda, bagal, serta himar. Himar keldai yang kamu tunggangnya ataupun sebagai perhiasan untuk kamu. Dan Allah Ta'ala menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'ala Allahi qasdus sabil wa minha jair. Dan Allah Ta'ala pastilah ia menunjukkan akan jalan yang benar, dan di antaranya ada jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang jair, yang menyimpang. Dan kalau dia kehendaki, nescaya dia memberi hidayah kepada kamu semua. Ayat ketiga sehingga ayat ke-9 menjadi suatu adillah, dalil-dalil bukti-bukti kewujudan Allah dan keesaannya, bermula daripada diceritakan penciptaan langit dan bumi, bagaimana penciptaan manusia, penciptaan binatang, dan nikmat yang manusia perolehi daripadanya. Khalaqas samawati wal arda bil haqq. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dengan sebenarnya. Ayat sebegini banyak kali kita jumpa di akhir surah Al-Hijr dahulu. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Jumlah yang dimulakan dengan nafi dan diikuti dengan isbat pada al-istithna illa. Tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta apa yang ada antara kedua-duanya melainkan dengan sebenarnya. Penciptaan langit dan bumi adalah suatu yang realiti, benar. Kewujudannya bukanlah suatu perkara yang berlaku di alam fantasi, alam khayalan, atau bukan juga suatu ilusi yang manusia lihat sesuatu yang dianggap ada, sebenarnya tiada. Tak, ia benar-benar ada. Langit dan bumi adalah benar-benar ada, yang wujud, yang kita boleh rasa, yang kita boleh lihat. Bumi kita boleh sentuh, ataupun langit kita tak boleh sentuh, kita cuma melihatnya. Adakah langit itu dalam bentuk pepejal, cecair, dalam bentuk gas? Suatu persoalan yang tidak mampu dijawab oleh manusia. Al-Quran menceritakan langit itu ada 7 petala langit, dan bumi begitu juga 7 petala bumi. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna. Allah Ta'ala yang menciptakan langit sebanyak 7 lapis, bumi pun 7 juga yang seumpamanya. Penciptaan langit dan bumi adalah sesuatu yang hak, yang benar. Benar di sini lidalalah ala qudratihi, untuk menunjukkan kepada kekuasaan Allah yang sangat agung, yang sangat hebat. Kerana langit dan bumi di antara makhluk ciptaan Allah yang besar, yang manusia boleh saksikan. Berbanding dengan penciptaan manusia, langit dan bumi adalah jauh lebih hebat. La khalqus samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Benarlah penciptaan langit dan bumi itu adalah lebih akbar, lebih besar dan hebat di sisi Allah daripada penciptaan manusia. Tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Persoalan yang mungkin kalau manusia mahu fikir, daripada manakah asalnya bahan yang Allah Ta'ala gunakan untuk menciptakan langit dan bumi? Itu satu persoalan yang tidak mampu dijawab oleh akal. Kerana penciptaan yang Allah Ta'ala ciptakan bagi sekalian makhluknya bermula dengan kehendaknya, iradahnya, masyiahnya, kun fayakun. Walaupun makhluk-makhluk yang hidup di atas muka bumi bermula penciptaannya dengan dijadikan daripada air. Waja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Kami jadikan daripada air setiap benda yang hidup. Timbul persoalan, Allah Ta'ala ciptakan air.
Air dari sudut sains, hidrogen dengan oksigen. Hidrogen dan oksigen tidak wujud kecuali setelah Allah Ta'ala ciptakan. Sebab tu alam ni sama ada alam al-alawi, alam tinggi, ataupun al-alam as-sufla, alam rendah, dipenuhi dengan gas. Dipenuhi dengan gas. Dipenuhi dengan gas yang Allah Ta'ala ciptakan. Daripada gas itulah terbentuk banyak planet-planet wujud dan makhluk-makhluk yang hidup. Semuanya ada pertalian, ada gabung, jalin antara satu dengan yang lain. Sebagaimana ada langit, maka adanya bumi. Sebab tu orang kata, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kita berada, maka di situ ada langit. Selagi kita berada di atas muka bumi. Langit nisbah kepada sesuatu yang tinggi. Allah Ta'ala ciptakan langit. Langit itu nisbah kepada yang tinggi, nisbah kepada kita yang berada di atas muka bumi. Sejauh mana tingginya langit pun tidak kita ketahui. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا. Kami jadikan di atas kamu ada sab'an, ada tujuh apa dia? Tujuh petala langit yang sangat kuat, yang sangat kukuh, yang sangat teguh. Kekuatan langit ini disebut, ada sebahagian ulama tafsir menyebut jarak antara satu langit dengan langit yang lain memakan masa beratus tahun perjalanan. Tapi kukuh, ianya kuat, kukuh. Dan langit itu tidak mengalami apa-apa kecacatan, kekurangan untuk tempoh yang begitu lama. Farji'il basara hal tara min futur. Cubalah kamu ulang kembali pandangan kamu, tengok sekali lagi ke langit, adakah terdapat kecacatan, kekurangan. Thumma arji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Kemudian ulangkanlah pandangan kamu dua kali. Maksudnya ulang balik pandangan ke arah langit. Tengok lagi kepada langit. Nescaya pandangan kamu kembali menjadi khasian, dhalilan, terasa lemah, kecil, kerdil. Dalam keadaan seseorang tu akan merasa hasir, penat, jemu, kerana tidak didapati ada sebarang kecacatan, kekurangan pada langit. Tetapi langit yang mungkin hebat, yang mungkin besar, bumi yang mungkin besar, sampai masanya dia akan musnah, dia akan hancur. Idzas samaa'un syaqqat, idzas samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa haqqat. Begitu juga wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat. Ini berhubungan dengan hari kiamat. Penciptaan langit dan bumi adalah sesuatu yang benar. Allah Ta'ala ciptakan kita untuk kita berada di atas muka bumi. Maka di sinilah tempatnya. Walakum fil ardi mustaqarrun. Untuk kamu di atas muka bumi sebagai tempat kamu menetap, meneruskan kehidupan. Ila ajalin musamma, kepada tempoh yang tertentu yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ta'ala amma yusyrikun. Sekali lagi diulang. Kalau dalam ayat sebelumnya Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Ta'ala amma yusyrikun, maha suci, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Untuk menyatakan bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sebarang syarik. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam kekuasaan miliknya, bahawa ia infarada bihi fi mulkihi wa fi qudratihi wa fi sun'atihi, pada kekuasaannya, pada penciptaannya, pada pembuatannya, pada fi tasarrufihi, pada urusan pengendaliannya, adalah kuasa mutlak miliknya. Dan tidak ada sesiapa pun yang memiliki seumpama yang dia miliki, kerana dialah wa huwal qahiru fawqa ibadihi wallahu ghalibun ala amrihi. Allah Ta'ala bersifat qahir, maha kuasa dan mengatasi atas setiap sesuatu, dan dialah lebih mengatasi akan segala urusan-urusannya.
Ta'ala amma yusyrikun, maha tinggi ia daripada apa yang mereka persekutukan, dengan maksud la yastahiqqul ibadah illa huwa, tidaklah yang berhak untuk diberikan ibadah, kepatuhan, ketundukan ada kecuali dia. Khalaqal insana min nutfah. Kemudian disebut Allah Ta'ala menciptakan manusia berasal daripada nutfah. Nutfah daripada mimma'in mahin, daripada air yang hina, dhaif, yang lemah. Kenapa disebut nutfah? Merujuk kepada air benih yang sedikit. Air benih yang sedikit, dalam jumlah yang sedikit, tetapi dalamnya ada mungkin berpuluh atau beratus juta sperma. Benih, sel yang sangat kecil dalam badan manusia. Bagaimana Allah Ta'ala menjadikan sifat at-tanasuliyah, sifat berketurunan daripada, kalau seorang anak yang lahir sifat keturunan daripada mak dia, ayah dia, datuk dia, boleh diwarisi dari sudut genetiknya. Macam mana berfungsi kromosom XXXY apabila berlaku percantuman lahir anak. Kerana Allah Ta'ala menjadikan bagi kaum wanita pada benihnya, sel benihnya ada kromosom XX. Itu manusia yang bagi nama, tak disebut dalam Quran dan hadis. Bagi lelaki ada XY. Apabila berlaku percantuman antara X pada yang lelaki dengan X pada wanita, maka lahirlah anak perempuan. Tetapi apabila yang bercantum X pada wanita dengan Y pada yang lelaki, maka lahir anak lelaki. Seorang Yahudi pernah bertanya kepada Nabi SAW, bagaimanakah Allah Ta'ala menjadikan lahirnya seorang anak tu, penentuan dari sudut jantinnya zakarun au unsa, lelaki atau perempuan. Nabi SAW memberi jawapan. Sebenarnya Yahudi tanya, bukan dia tak tahu, dia nak test ya. Dia kata, kalau kamu betul-betul seorang Nabi, kamu boleh jawab soalan ini. Sekiranya air benih lelaki itu mendahului, mengatasi benih wanita, maka akan lahir anak lelaki. Sekiranya yang perempuan itu keluar dulu, maka akan lahir anak perempuan. Maka Yahudi itu mengatakan, benarlah kamu. Jadi apa jawapan yang Nabi buat? Kerana Nabi SAW mendapat wahyu daripada Allah, dan dia mengetahui perkara yang pada ketika itu manusia tidak tahu, melainkan zaman-zaman selepasnya apabila berlaku perkembangan dari sudut ilmu sains biologi ataupun ilmu perubatan, kaji hayat. Baik, Allah Ta'ala menciptakan manusia min nutfah. Itu semua diketahui, bahkan orang-orang kafir juga tahu. Orang-orang kafir juga tahu. Apabila diceritakan sifat-sifat ahli syurga, tiba-tiba orang-orang kafir datang kepada Nabi dengan begitu cepat. Fama lilladzina kafaru qibalaka muhti'in 'anil yamini wa 'anil shimali 'izin ayatma'u kullu imri'in minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun. Ayat dalam surah Al-Ma'arij. Apa pasalnya orang-orang kafir ni tiba-tiba qibalaka, datang kepada engkau ya Muhammad dengan bersegera, dengan cepat. Sama ada mereka datang kepada kamu sebelah kanan, sebelah kiri, izin, dengan kumpulan yang ramai, sebab terasa bersemangat nak masuk syurga juga. Ayatma'u kullu imri'in minhum, adakah setiap orang di antara mereka merasa begitu tamak, begitu berkeinginan untuk mereka itu dimasuk ke dalam syurga yang penuh dengan nikmat? Kalla, sekali-kali tidak. Mereka tidak akan mungkin masuk syurga melainkan mereka beriman. Inna khalaqnahum, kami telah ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui. Orang kafir pun tahu bahawa mereka juga diciptakan dengan begini caranya, iaitu daripada air benih yang bercampur antara lelaki dengan perempuan, yang Allah Ta'ala ciptakan untuk makhluk yang bernama manusia. Baik, dijadikan manusia ni sifatnya ada makan, ada minum. Daripada makan minum itulah manusia memiliki keinginan, disebut asyahwat, keinginan. Syahwat, keinginan. Sama ada keinginan kepada zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, sama ada mahukan kepada kaum wanita, mahukan kepada albanin, anak pinak, atau keinginan nak kepada wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah. Keinginan itu wujud pada manusia.
Salah satu keinginan yang ada pada manusia adalah syahwatul farji, keinginan pada alat kemaluan, alat kelamin, yang menjadi sebab kepada manusia itu wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, berkembang membiaknya manusia. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Di antara tanda kekuasaan Allah, Dia menjadikan kamu asalnya daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang tersebar, ada di mana-mana tempat di atas muka bumi. Sekiranya tidak diciptakan untuk Adam dan Hawa keinginan itu, syahwat tak ada, tak ada berasa keinginan, bahasa mudah tak ada nafsu. Meninggal Adam, matinya Nabi Adam, matinya Hawa isterinya, maka bumi ini akan jadi kosong, akan jadi padan jarak, padan terkukuh, tak ada apa satu. Allah Ta'ala menjadikan manusia begini sifatnya. Bukan sahaja manusia, juga pada yang lain. Dialah alladhi khalaqakum, huwa alladhi ansha'akum wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun. Dialah Allah yang telah menjadikan kamu berkembang membiak di atas muka bumi, dan ingatlah kepadanya kamu akan dikumpulkan. Bermula daripada nutfah. Kalau Allah Ta'ala kendaki, Dia boleh jadikan daripada seorang lelaki itu akan lahir, boleh jadi 100 orang manusia. Boleh. Kita baca dalam hadis yang sahih berhubung dengan kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Di antara tohmahan golongan anti hadis, khususnya golongan orientalis, dia kata banyak hadis-hadis Nabi menceritakan perkara-perkara yang tidak masuk akal. Hadis yang sahih, Nabi Sulaiman alaihissalam pada suatu malam berazam untuk dia bersama dengan isterinya seramai 100 orang. Untuk bersama dengan, lalu dia kata, maka setiap orang daripada isterinya akan melahirkan anak, dan anak itu akan menjadi orang yang mujahid fi sabilillah. Kita pun fikir macam mana, macam mana dia boleh yatufu ala nisaihi fi lailatin wahidah, boleh keliling untuk satu malam, boleh bersetubuh dengan 100 orang isteri. Itu satu perkara yang kita tak boleh nak fikir, di luar kemampuan akal kita untuk fikir perkara itu. Tetapi itu yang dikhabarkan oleh Nabi. Tetapi dia terlupa sesuatu, boleh jadi terlupa untuk menyebut, insya-Allah terlupa, sehingga tidaklah lahir kecuali seorang sahaja anak daripada berpuluh orang isterinya. Itu pun dalam keadaan yang tidak sempurna. Hadis sebegini dan yang seumpamanya menceritakan bahawasanya asal manusia begitu. Dalam riwayat sahih Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, yujma'u khalqukum fi batni ummihi 40 yawman nutfatan, dihimpunkan awal kejadian kamu dalam perut ibumu selama 40 hari dalam bentuk nutfah, peringkat awal air benih yang disebut nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Kemudian thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik, kemudian bertukar menjadi seketul darah. Thumma yakunu mudghatan, kemudian bertukar menjadi segumpal daging. Kemudian setelah cukup 3 peringkat selama berapa tadi? 40. Sebenarnya peribahasa 40 ni dari segi perkiraannya ada perbezaan pandangan, 2 pandangan. Tapi secara umumnya menyebut 40 peringkat pertama, 40 peringkat kedua, dan 40 peringkat ketiga. 40 jadi 120. Thumma yu'mar, kemudian diperintahkan malaikat. Thumma yursalul malak, dihantar malaikat dan diperintahkan untuk tulis 4 perkara: rezekinya, ajalnya, ditulis rezeki, bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi, amalannya. Adakah dia yang keempat orang yang syaqiyun aw sa'id, yang celaka ataupun orang yang bahagia. Awal kejadian disebut min nutfah. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, maka akan berlaku sesuatu yang
dia takdirkan berlaku. Seorang lelaki Badui datang bertemu Nabi, dia kata dia mempunyai seorang jariyah, hamba wanita yang dia milikinya, tetapi dia tidak suka kalau hamba itu mengandung. Dia mahu bersama sebagaimana dengan isteri, tapi kalau dia tak sini mengandung. Lalu Nabi kata, apa yang Allah Ta'ala tentukan berlaku, maka dia akan berlaku. Akan berlaku juga. Akhirnya dia tak beritahu, dia kata isteri jariyah, hamba sahaya miliknya telah mengandung. Sudah aku katakan kepada kamu, kalau Allah Ta'ala menentukan bahawa akan lahir anak itu, maka dia akan lahir juga. Begitu juga yang berlaku kepada dalam hadis yang lain, riwayat Jabir bin Abdullah, kata Jabir, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Adalah kami di zaman Nabi melakukan azal, padahal Quran masih turun. Azal dengan maksud seseorang yang bersama dengan isteri, apabila dia rasa air mani nak keluar, dia cabut supaya tidak berlaku persenyawaan. Mana air mani akan keluar di sebahagian luar. Tetapi Nabi mengatakan, kalau Allah Ta'ala takdir berlaku percantuman benih dan lahir anak, akan lahir juga. Perkara itu tidak dianggap haram, tetapi dihukum makruh. Sebab Nabi menyebut itulah dia al-wa'dul khafi, seperti membunuh anak secara senyap-senyap. Secara senyap-senyap. Maka dia disebut, kalaulah ia sesuatu yang dilarang, maka lanahana, dia akan larang kami daripadanya, tetapi tidak dilarang. Di antara kaedah digunakan di zaman Nabi SAW dari sudut perancangan keluarga adalah azal. Baik, kita nak kaitkan dengan ayat ni, khalaqal insana min nutfah. Allah Ta'ala ciptakan asal manusia daripada nutfah, itu asal. Tetapi apabila bertukar menjadi manusia, ada di antara manusia yang khasimun mubin, menjadi penentang yang nyata. Ayat ni sama dengan ayat biasa kita baca di akhir surah Yasin, awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Tidak cukup jadi khasim, penentang. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dia membuat suatu perumpamaan untuk kami, padahal dia lupa dengan kejadian dia. Orang yang dimaksudkan dalam ayat ni, ayat dari akhir surah Yasin yang ada kaitan dengan ayat kita baca ni, seorang yang bernama Al-Asi bin Wa'il, seorang lelaki musyrik yang bernama Al-Asi bin Wa'il. Ada riwayat lain menyebut diturunkan kepada Ubay bin Khalaf Al-Jumhi, atas dua riwayat yang berlainan. Al-Asi bin Wa'il, sebagaimana di akhir surah Yasin, ayat yang diturunkan sepenuh kisahnya, dia mari jumpa Nabi bawa tulang, tak tahulah tulang kambing, tulang unta. Lalu dia bertanya, adakah Allah Ta'ala berkuasa menghidupkan kembali kambing yang telah mati ini, tinggal tulang? Maka Nabi berkata, ya, Allah Ta'ala berkuasa menghidupkannya, sebagaimana dia juga berkuasa menghidupkan kembali kamu, lalu kamu dimasukkan ke dalam neraka. Lalu orang itu berkata, qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, siapakah yang mampu menghidupkan kembali tulang itu, padahal tulang itu sudah reput dan sudah hancur? Maka katakan kepada dia, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah, yang berkuasa menghidupkan kembali adalah yang telah menjadikannya daripada awal kejadian. Ini sifat manusia, dia tahu itulah asalnya, tetapi dia menjadi khasim. Khasim ni orang suka bala, suka berdebat. Khasam daripada khasama. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim, inilah dia dua orang yang berbalah tentang Tuhan mereka. Satu orang yang beriman, satu lagi orang kafir. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Adapun seorang lagi yang kafir, maka pastilah dia akan diberikan pakaian daripada api neraka dan dicurahkan ke atasnya air yang mendidih, dengan sebab dia mahu khasama, balah berhubung dengan persoalan agama dan ketuhanan, padahal dia tahu asal kejadiannya adalah begitu. Baik, wal an'ama khalaqaha, kita masuk segmen yang 3 dalam ayat ini berhubung dengan penciptaan binatang. Allah Ta'ala memberi suatu imtinan, anugerah, kurniaan kepada manusia dengan diciptakan al-an'am. Al-an'am wal an'ama khalaqaha, dan binatang yang dia ciptakannya.
Dari segi wakaf tu lebih aula kita wakaf situ, lebih baik. Walaupun wakaf tu wakaf yang so'lam dia, kita wakaf pun jaiz harus, kita wasap pun harus, tapi sebenarnya lebih baik wakaf. Wal an'ama khalaqaha, dan binatang itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu. Lakum fiha, untuk kamu pada binatang itu ada bulu-bulu yang kamu boleh gunakan untuk panaskan badan. Biasanya kambing biri-biri lah, yang manusia ambil bulu dia untuk buat baju bulu. Ataupun kalau dibaca dengan wal an'ama khalaqaha lakum, dan binatang itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu, padanya ada dif'un wa manafi'. Boleh juga wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Ada setengah qari yang baca dengan wasal, wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi'un wa minha ta'kulun. Tapi yang kebanyakan yang saya perhati, majoriti yang kita perhati kebanyakan wakaf. Wal an'ama khalaqaha, mereka wakaf, memilih wajah yang lebih aula untuk wakaf. Sebab mana-mana tempat dalam Quran bila kita baca, kaedah wakaf ibtida' ni satu kaedah yang penting, satu tajuk yang penting. Penting pertama dari sudut kita berhenti kena dengan makna ayat itu satu. Dan kalau kita berhenti pada tempat yang walaupun ayat tu pendek, tetapi yang boleh kita wakaf, mana memilih untuk wakaf adalah lebih baik. Lebih baik. Setakat yang saya perhati, bacaan yang paling baik dari sudut wakaf ialah bacaan Al-Syeikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi rahimahullah. Di sudut wakaf lebih cuma lebih itu, berbanding dengan kaedah-kaedah qari yang lain. Tepat berhenti dia berhenti. Al-Syeikh Muhammad Siddiq Al-Minshawi. Baik. Wal an'ama khalaqaha, dan binatang itu Allah Ta'ala ciptakan untuk kamu, padanya ada dif'un wa manafi', adanya as-sakhana. Bulu binatang ni banyak jenis, asy'ariha wa aubariha wa asfar. Dari sudut berlainan binatang, maka berlainan pula nama pada bulu binatang. Allah Ta'ala menciptakan untuk kamu pada al-an'am, binatang-binatang ternakan yang mempunyai banyak masalah, kemaslahatan, kebaikan untuk kamu, dan ada banyak manfaat. Selain daripada asy'ariha, bulu-bulunya yang boleh diambil untuk dijadikan libas pakaian, termasuk min albaniha, pada susu-susunya, wa min luhumiha, daripada dagingnya, ataupun digunakan binatang untuk sebagai ar-rukub, untuk kenderaan untuk kamu tunggang, ataupun untuk kamu bawa barang-barang yang berat. Allah Ta'ala ceritakan binatang di sini nisbah kepada alat pengangkutan yang digunakan pada zaman Quran diturunkan. Tak perlu cerita soal kapal terbang ke kereta apa lori, sebab zaman itu tidak wujud. Tapi fungsinya sama, untuk membantu manusia dalam pelbagai kegunaan yang melibatkan kehidupannya. Ayat lain yang seumpamanya boleh lihat dalam surah Az-Zukhruf. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu ala zuhurihi thumma tadhkuru ni'mata rabbikum idza stawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu ayat dalam surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu itu berpasangan, diciptakan berpasangan untuk kegunaan manusia. Termasuklah daripada binatang, termasuklah yang manusia gunakan untuk kenderaan, kapal dan juga binatang. Walladzi khalaqal azwaja kullaha wa ja'ala lakum minal fulki, dia jadikan untuk kamu daripada kapal yang kamu naiki di tengah laut, dan binatang-binatang itu untuk kamu tunggang, supaya kamu dapat duduk di atasnya. Litastawu ala zuhuri, duduk dengan selesa di atasnya, lalu kamu menyebut dan mengingat akan nikmat Tuhan kamu, lalu kamu berkata subhanallazi sakhkhara lana hadza. Ini doa ni dibaca ketika menaiki kenderaan, walaupun asal ayat tu cerita doa ketika naik binatang.
Sebab zaman dulu binatang dijadikan alat pengangkutan, dan masih relevan untuk kita baca doa yang sama apabila kita naik kereta atau naik apa-apa saja. Kita kena faham ayat tu mari bukan nak cerita apakah kenderaan, tapi dibaca doa tu semasa menaiki kenderaan. Jadi kalau zaman dulu guna binatang, maka binatanglah sebagai kenderaan. Baik, yang pertama sebelum sebut kenderaan tadi, dif'un. Dah disebut tadi, pertamanya bulu tu untuk pakaian kegunaan. Mungkin tempat kita tak berapa perlu, tapi negara yang beriklim sejuk menggunakan kain baju daripada bulu binatang adalah suatu kemestian, suatu kemestian. Sebab Allah Ta'ala jadikan pada bulu itu ada haba, ada as-sakhanah, ada pemanas, dan adanya manfaat untuk kegunaan manusia. Allahul ladzi ja'ala lakumul an'ama litarkabu minha wa minha ta'kulun. Allah Ta'ala menjadikan untuk kamu binatang ternakan, untuk kamu tunggang ia, kamu naiki dia, dan daripada binatang itu jugalah kamu makan. Walakum fiha manafi'u wa litablughu 'alaiha hajatan fi sudurikum wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. Di akhir surah Ghafir. Pada binatang tu selain daripada tunggangan, ada juga kamu boleh makan dagingnya, dan pada binatang itu ada manafi', ada banyak manfaat yang kamu boleh ambil, dan ada juga yang membolehkan kamu mencapai hajat yang kamu perlukan. Hajat nak gapo dia. Sebab tu binatang ni manfaat dia tidak di sudut kita makan daging saja. Pernah satu ketika Nabi SAW melihat seorang sahabat buang seekor bangkai kambing. Boleh jadi kambing itu mati kerana penyakit apa, dibuang. Lalu Nabi bertanya, halla intafa'tum biha, kenapa kamu tak ambil manfaat dengannya? Lalu sahabat itu kata, innaha mayyitah, dia dah mati, buat apa kami nak ambil dia? Nak makan pun tak boleh, dia bangkai. Nabi kata, kamu sekurang-kurangnya kamu boleh ambil kulit dia. Kamu boleh ambil kulit, walaupun dia dah mati, tapi boleh ambil kulit dia, bersihkan, sama, cuci, boleh guna. Betul lah, daging dia tak boleh makan dah, tapi masih ada bahagian yang boleh diguna, guna pakai. Ayyuma ihabin dubira faqad tahura, mana-mana kulit binatang yang telah disamak, suci bersih, maka dia dikira suci dan boleh diguna pakai. Walaupun dia sudah mati, tapi ada manfaatnya dari sudut itu. Al-an'am ni merujuk kepada binatang ternakan yang biasanya sama ada al-ibil, unta, ataupun al-bakar, lembu, ataupun al-ghanam, kambing, yang ada keperluan untuk manusia menggunakannya. Kerana binatang ternakan ada kalanya digunakan untuk tujuan sembelihan bagi litaqarrub ila Allah, sama ada atas tujuan udhiyah, untuk buat ibadat korban, ataupun untuk orang buat haji umrah, kalau ada kena bayar dam apa, maka binatang itu akan disembelih dan disedekahkan dagingnya. Ataupun untuk akikah, orang Kelantan sebut buat ngekah, akikah, untuk seseorang yang mendapat cahaya mata, maka sunat dia akikahkan, juga menggunakan binatang. Jadi sembelihan itu adalah suatu ibadat. Kul inna salati wa nusuki, katakanlah sesungguhnya salatku dan ibadatku. Nusuk maksud ibadat di sini, nusuki merujuk kepada ibadat dalam bentuk az-zabh, sembelihan, melibatkan soal sembelihan. Sebab tu dalam Islam soal sembelihan, kalau disembelih tidak kerana Allah, maka dia anggap syirik. Ataupun sembelihan yang dilakukan dengan tujuan lain, maka tidak boleh dimakan. Termasuk dalam wama uhilla li ghairillahi bih, atau wama uhilla bihi li ghairillah, apa yang disembelih tidak kerana Allah dan tidak disebut nama Allah. Walakum fiha jamalun hina turihuna, dan untuk kamu pada binatang itu ada jamalun, keindahan. Jamalun, keindahan. Kalau seseorang yang bernama Jamaluddin, kena sebut penuh Jamaluddin, jangan sebut Jamal. Kalau Jamal kita sebut pendek, kita hazaf alif tu jadi unta pula. Jamal maknanya unta. Tapi kalau sebut Jamal panjang, ada alif, jim, mim, alif, lam, keindahan, kecantikan.
Kita pernah baca dalam hadis yang apabila seorang sahabat bertanya tentang sifat takabbur, dia bimbang kalau pakai pakaian cantik, pakai selipar comel, baju comel termasuk sifat takabbur. Dia kata ada seorang kawan saya yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan. Dia suka pakai selipar comel, baju kain baju pun comel. Adakah ini termasuk takabbur? Nabi kata takabbur itu ialah batarul haq wa ghamtun nas, menentang kebenaran dan memandang hina pada manusia. Tetapi ada pun suka bercantik-cantikan itu tidak salah, sebab innallaha jamilun yuhibbul jamal. Kena panjang dia jamal. Jangan sebut innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Taala itu indah, dia suka ke unta. Tak ada kena mengena. Sesungguhnya Allah Taala itu indah dan dia sukakan keindahan. Walakum fiha jamalun, sebut panjang. Tapi kalau sebut jamal pendek jadi unta. Perkataan jamalun keindahan. Jamal dengan maksud unta ada dalam ayat surah Al-A'raf. Orang-orang kafir tidak akan masuk syurga. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Mereka tidak akan masuk syurga sehinggalah seekor unta jamal dapat masuk dalam lubang jarum sammil khiyat. Sebagaimana mustahilnya seekor unta boleh tembus lubang jarum kecil, maka begitulah mustahilnya orang kafir masuk syurga. Dalam ayat itu disebut jamal. La yadkhulunal jannata hatta yalijal jamal fi sammil khiyat. Jamal tanpa ada alif. Tapi di sini walakum fiha jamalun. Panjang pendek tu kena jaga. Sebab tu baca Quran kalau silap panjang pendek memang boleh berubah makna pada setengah kalimah. Ataupun bagi pada bari atas, kita baca bagi bawah ayat atas pun kadang-kadang boleh berubah bergantung kepada kalimah itu sendiri dalam ayat. Untuk kamu pada binatang itu ada keindahan. Comel kita tengok ketika turihuna, ketika binatang itu pada waktu petang dibawa balik ke kandangnya. Kita bawa balik banyak kita nampak suatu keindahan. Ini mungkin bagi orang yang duk kampung pera kambing banyak, pera lembu, dia akan nampak keindahan. Begitu juga wahina tasrahun, ketika kamu lepaskan ia pergi ke kawasan dia makan rumput itu, adanya jamalun, keindahan. Allah Ta'ala menjadikan keindahan pada setiap makhluk ciptaannya, bukan sahaja pada binatang, pada semua. Sama ada kita tahu, kita perhati ataupun tidak, maka di sinilah kita memuji Allah. Subhanallah, subhanallah alladhi khalaqa wa dhara'a wa bara'a. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan, yang telah mengembangbiakkan makhluk ciptaannya. Kerana pada semua itu ada jamalun, ada keindahan, ada kecantikan. Baik, kita sambung semula dah, tak habis lagi cerita bab binatang tu. Wa tahmilu athqalakum tu fungsi dia sebagai kenderaan tu sama balik. Ada soalan? Ada soalan? Tak ada soalan? Ada? Ya. Dua. Pertama berhubung dengan cara untuk sama. Bahan yang biasa digunakan adalah al-milh, garam. Sama ni apa sahaja bahaya yang boleh menyebabkan hilang kotoran pada kulit, apa sahaja. Boleh jadi kita basuh dulu, kita jemur bubuh garam. Biasa kalau kulit lembu, orang nak buat belulang,
terpaksa dikeringkan untuk tempoh yang lama. Proses pengeringan apabila hilang liizalah an-najasah, hilang sifat-sifat kenajisan yang ada pada bahagian bawah kulit, maka dia anggap sudah bersih. Tapi bahan yang biasa digunakan untuk bersih adalah garam selepas dibersihkan. Biasanya Allah tahu. Tapi bahan-bahan lain boleh digunakan. Yang pentingnya sampai kepada maqasid matlamat untuk tanzif, bersihkan kulit. Itu sama. Berhubung dengan bahan-bahan yang banyak, yang banyak kita import daripada luar, kasut, handbag apa yang tidak diketahui. Kalau kita tahu tak apa lah, kita tak belilah. Tapi kalau tak tahu, maka dia termasuk perkara yang kita dianggap bara'atul zimmah. Kita tak tahu. Kita tak tahu, maka hukum itu tidak wujud. Sama ada salah ataupun tidak, tak tahu. Kalau kita tahu, maka kalau kita berada dalam keadaan tashkik, rasa syak, boleh ke tak boleh, adakah kulit binatang yang digunakan ini sudah disamak ataupun tidak, ataupun kulit itu kulit yang seperti adalah kulit babi ke sebagainya. Kalau kita tak tahu, kita yakin bahawa ia menggunakan kaedah samak yang betul dan kulit itu boleh digunakan, maka masih terus boleh digunakan. Baik, yang ketiga, setelah kita guna lama dah kasut tu ataupun apa-apa peralatan yang tiba-tiba diketahui ada kulit babi, perlu ke samak. Atas qaul yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, biasalah bila terkena bahan-bahan apa saja daripada anjing dan babi kena samak. Sebenarnya hukum asal samak adalah anjing, hukum asal. Kita bukan nak pertikaikan persoalan perbahasan fiqh, tapi di kalangan fuqaha mereka meluaskan perbahasan dalam perkara yang asalnya tidak ada nas. Itu ijtihad. Ijtihad. Hukum yang sebut memang dia kata qiyas, memang qiyas. Sebutlah termasuk dalam fiqh manhaji, dia kata qisa, dikiaskan antara khinzir dengan kalb, antara anjing dengan babi. Walaupun hukum asalnya hukum sama, dan hukum untuk basuh 7 kali dengan semata air tanah tu untuk babi asalnya tidak ada. Sebab asalnya Nabi suruh adalah idza walagal kalbu fi ida'i ahadikum, apabila seekor anjing menjilat bekas minuman kamu, maka diperintahkan untuk basuhlah ia 7 kali, salah satunya ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah, dengan air tanah. Asalnya itu untuk anjing, jilatan anjing. Walaupun di kalangan fuqaha di sini pun, termasuk Imam Malik mengatakan hukum basuh itu bukan wajib, istihbab, cuma digalakkan. Jumhur selain daripada Imam Malik mengatakan hukum itu adalah wajib. Tetapi pandangan yang mengatakan wajib itu dia meluaskan ijtihad sampai kepada bab khinzir, anjing. Mungkin dari sudut, kerana melihat dari sudut pengharaman memakan daging babi, maka membawa kepada soal basuh jilatan anjing, itu sebenarnya. Tapi ala kulli hal perkara itu adalah perkara yang khilaf di kalangan fuqaha. Saya lebih cenderung memilih kaul yang diterjih oleh kebanyakan ulama contemporary, bahawasanya apa-apa yang melibatkan bahan daripada babi asalnya tidak perlu kepada samak. Kadang-kadang setengah orang tidak beli rumah, dia kata rumah ni pernah didiami oleh keluarga Cina. Mungkin orang Cina ni pernah makan daging babi, jadi sebelum duduk tu dia samak dulu rumah. Lepas tu tempat dia duduk pula ada syarikat yang menjadikan khidmat cuci rumah dengan cara basuh dengan air tanah. Ada ambil kesempatan untuk buat bisnes tu pula. Ada pula tanya, dia kata nak samak mana? Dapur saja ke, ruang tamu ke, habis pada bilik tidur ke? Maka kita mengatakan basuh macam biasa, tak perlu samak. Kalau nak pergi pendapat tu, kalau tak seperti, dipersilakanlah basuh dengan air tanah seperti rumah tu, dipersilakan atas kita kalau kita nak memilih gitu. Hukum asalnya dibina atas yakin. Kalau betul kita nampak perkara itu berlaku, satu, dan di mana berlaku, kalau kita nak sama-sama. Tapi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud daripada Abu Sa'labah Al-Khushani, apabila sahabat bertanya kepada Nabi berhubung dengan bekas yang kami gunakan di fi ardi ahli kitab, kami tidak menemui bekas yang lain untuk kami gunakan. Nabi kata kalau ada hak lain, guna hak lain. Tapi kalau tak ada, cukuplah kamu basuh kemudian gunakanlah. Tidak disebut arahan untuk samak. Walaupun memang sahabat sebut bahawa sebahagian ahli kitab menggunakan bekas untuk mereka memasak daging khinzir, daging babi. Tidak ada arahan daripada Nabi untuk samak. Maka kita mengatakan boleh saja setengah fuqaha tidak sampai riwayat hadis ini kepada dia.
Lepas tu setengah orang tu gelepar tak suruh ngaji hadis tu sebab tak kontra dengan ilmu dia ngaji dah. Kita nak lebih open, terbuka. Sebab kita nampak lebih luah lagi. Semua nampak lebih luas. Soal kita nak pilih, tak pilih atas kita. Sebab ilmu ni dia tidak ada border. Tak ada border pula, tak ada sempadan. Tak ada limit. Dia luas. Tapi soal kita rasa kita yakin tak yakin, itu atas kita. Kalau kita tak yakin, kita nak kekal dengan pendapat asal, dipersilakan. Kalau kita rasa kita boleh guna pendapat baru sebab ada hujah, dipersilakan. Tak ada masalah. Tapi berhubung dengan kes tadi, saya lebih bersetuju kalau seseorang itu pakai satu kasut dan dipati kasut itu adalah kasut babi, tak perlu dibasuh. Kalau nak basuh juga dipersilakan. Itu waktu pernah timbul dulu masalah sausage. Sausage apa dia? Sausage ya? Yang dikatakan dia punya pembalut dia guna gelatin, guna kata. Ada setengah tu bagi pandangan, ada ustaz-ustaz bagi, awak makan dah, awak kena sabuk, kena minum air tanah. Kawan dia pun minum air tanah gok sebab nak cuci dalam perut ni. Tak perlu. Ada habat lurus bendul, tak apa. Kaca air tanah dalam gelas kok minum. Apa tu? Nak cuci perut. Tak. Itu hukum tu kalau di luar. Hak dalam perut tu lain cerita. Hak lepas dah bukan kita buat dah, kita tak tahu. Afallahu amma salaf. Allah Taala memaafkan apa yang telah berlaku. Itu di antara mungkin masalah yang kita lalui dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak berhati-hati, kalau sesuatu tu dilihat bagi tu bagi imported, bagi yang diimport luar negara, maka kita mengambil sikap lebih cermat, berhati-hati. Kalau kita takut jatuh dalam keadaan was-was, boleh guna ke tak, boleh guna ke tak. Tapi bahayalah kadang-kadang dengan sayang Abu Sri pun dalam WhatsApp kita ada grup kita, bila-bila bincang berhubung dengan masalah kenajisan babi tadi, memang Allah Ta'ala lagi makan, haram dimakan. Pandangan berbeza Imam Syaukani dan Sailul Al-Jawraf, macam-macam ada. Betul dilarang, dia kata haram. Tapi adakah haram bermakna haram makan bermakna tak boleh sentuh? Persoalan bila sentuh adakah kena sambung? Kau tu pula. Jadi banyak perbahasan di kalangan ulama yang melibatkan hukum yang sebegini. Tapi Yusuf Qaradawi sendiri dalam halal wal haram, pandangan dia lah. Jadi bila hamba sebut ada sahabat tak setuju, kata kalau kita tak setuju itu soal kita. Soalnya kita nak buka untuk orang nampak. Seorang tak ikut tak apa. Untuk tahu, bukan untuk ikut, untuk tahu je. Supaya kita tidak berlaku satu kejutan budaya bila kita mendengar sesuatu yang sebelum ni kita tak pernah dengar. Yusuf Qaradawi sebut dalam halal wa haram, tulis cari kitab ni, ada telah diterjemah bahasa Melayu banyak. Dalam bab masalah sama kulit-kulit binatang, dia kata termasuklah kulit anjing dan babi, kalau disamuk dia kata jadi suci. Sebab hadis tu Nabi sebut, dia kata umum ayyuma ihabin dubiwa faqat tahura. Idza dubiwal ihab faqat tahura. Mana-mana kulit binatang yang disamuk maka menjadi suci bersih. Itu pandangan dia. Bukan pandangan apa, kita tulis ayat aja. Kalau tak yakin kita kena kaji sendiri. Sebab tu ilmu ni kalau kita baca sendiri, yakin, jumpa sendiri, semuk, tanya orang, baru lebih yakin. Kalau kita dengar buah orang, patut tak jadi. Kita sendiri kena buka, kena itu. Kalau tak pasti, kita ada was-was kita baca tu, cuba tanya orang lain. Betul tak apa yang kita baca? Itu ijtihad dia. Sebab dia kata umum, apa-apa sahaja yang disambung. Tapi dalam fiqh manhaji, mengikut mazhab Imam Syafi'i, Ali Syarbiji, Mustafa Al-Khin, Mustafa Al-Buah mengatakan hak samuk tadi untuk yang lain selain daripada al-kalbu wal khinzir, anjing dan babi. Mana ada pengecualian, ada al-isna, maka ada pandangan yang berbeza. Yang mana kita rasa lebih selesa dan kita rasa lebih munasabah untuk kita ikut, dipersilakan. Tapi dalam suasana kita di Malaysia tak ada pasal kita nak guna benda tu. Benda lain banyak lagi dah. Tu kita lihat dari segi kemunasabahan. Apa kita duk sungguh nak beli, kalau kata kasut ni ada gini tak. Lepas tu bulu-bulu apa dia. Ni kita cuci kasut tu kan dia ada bulu brush untuk kita shoe gilap kasut tu. Dia kata ada apa dia? Ada gulu babi ni. Dah ada hak lain, apa nak beli hak ni? Kita ada pilih ya. Tak timbul soal boleh ke tak boleh sebab kita ada pilihan.
Kecuali kalau kita berada dalam keadaan tidak ada pilihan, mungkin lain cerita. Sebab hukum ini bersifat ada yang muwassa' dan ada yang mudayyak, ada yang bersifat luas dan ada yang bersifat sempit. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.